Stanley Bin Bungkias bernomor metrik 10113. Kami daripada kumpulan 5 ingin membentangkan subjek GKP 2193 Pembiayaan dan Penajaan dalam Seni yang bertajuk Laporan Kajian Kes. Oleh itu, saya akan mulakan dengan 1.0 sebab pemilihan tajuk. Yang pertama, artikel ini berkaitan dengan tugas akademik. Sebagai sumber utama kami untuk mengkaji artikel ini dan bidang pembiayaan dan penajaan organisasi, pemahaman dan perbincangan yang mendalam. Yang kedua, menggabungkan seni dan ekonomi, yaitu mana-mana organisasi seni termasuk artis itu sendiri akan menghadapi kekurangan dana. Oleh itu, ini membantu kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang seni dan ekonomi. Yang ketiga, yaitu perbandingan antara strategi, yaitu perbandingan pembiayaan dan penajaan seni di Italia dan Malaysia. Keadaan ini juga meningkatkan pengetahuan dan pemikiran, yaitu menyadari kelemahan dan kekurangan dalam strategi seni yang ada di Malaysia. Selamat pagi kepada Dr. Christina. Nama saya Wong Xiong Lung dari kumpulan 5. Hari ini saya ingin membentangkan bahagian untuk kumpulan kosong yaitu ringkasan artikel. Kumpulan kami memilih tajuk yaitu Financing Sustainability in the Art Sector, the Case of the Art Bonus Public Crowdfunding Campaign in Italy. Artikel ini ditulis pada tahun 2022 oleh 4 orang penulis. Dalam artikel ini berkaitan art bonus yang dilancarkan oleh kerajaan Itali pada tahun 2014. Apa itu art bonus? Art bonus adalah satu dasar insentif cukai penajaan budaya yang dilancarkan oleh kerajaan Itali untuk perlindungan dan promosi warisan budaya. Dalam art bonus ini, penyumbang boleh menikmati kredit cukai sebanyak 65%. Art bonus juga membenarkan individu dan syarikat menderma kepada projek kebudayaan supaya membangunkan bidang seni. Dalam hasil kajian, tata derma awam platform Art Bonus dari tahun 2014 hingga 2016 adalah sangat berjaya. Seterusnya, artikel ini juga memberikan maklumat penting yaitu membincangkan operasi antara Art Bonus dan pengumpulan dana kebudayaan. Artikel ini juga memberikan 3 penemuan besar. Yang pertama adalah kesan pengumpulan dana adalah jelas. Kedua, menggalakkan penyertaan demokratik seperti pembiayaan awam. Ketiga, perubahan dasar. Contohnya kerajaan Art Bonus datang daripada gabungan relatif dasar pengurusan dan dasar budaya. Dalam kesimpulan, penulis juga memberikan 3 cadangan, yaitu memudahkan proses pentampilan, yang kedua, meningkatkan kesetaraan orang ramai, dan ketiga, memastikan keadilan. Itu saja daripada saya. Saya memberikan masa kepada pembentang seterusnya. Halo, nama saya Christian Oneldita Etoto dan hari ini saya akan membentangkan bagian 3.0 yaitu elemen dan juga strategi pembiayaan dan penajaan yang terdapat di dalam artikel yang kami pilih. Untuk yang pertama, elemen yaitu platform crowdfunding. Jadi ianya merupakan sistem dalam talian yang mengutip derma. Dan yang kedua adalah skim insentif cukai yang menyediakan sebanyak 65% kredit kepada penderma untuk memotivasikan mereka yang menderma kepada inisiatif kebudayaan. Yang ketiga adalah sistem ketulusan awam, yang mana digunakan untuk memaparkan jumlah derma, siapa yang menderma, dan juga bagaimana uang itu digunakan. Dan yang keempat adalah pengkategorian derma, ianya untuk meningkatkan penglibatan penderma dengan memadankan minat pribadi dengan jenis proyek. Dan yang kelima adalah penglibatan community, yang mana bantuan bonus seni untuk menggalakkan penderma serantau, menyokong institusi tempatan untuk memanfaatkan community. Dan yang keenam adalah keterlihatan penderma sebagai pengiklanan perniagaan penderma secara terbuka di platform dan juga halaman organisasi gabungan. Baiklah, kita teruskan lagi di bahagian strategi pembiayaan dan penajaan berdasarkan artikel yang dipilih. Jadi yang pertama adalah keberbagian aliran hasil, yaitu strategi yang menggalakkan organisasi untuk mencari sumber pendapatan yang berbeza selain daripada sokongan kerajaan. Yang kedua pula adalah mempromosikan derma kecil dan juga tempatan untuk menarik ahli komuniti setempat yang menumpukan usaha kepada penderma serantau untuk membuat sumbangan kecil. Yang ketiga pula adalah menggunakan laman web kerajaan, yaitu berfungsi untuk mempamerkan institusi kebudayaan
pada platform nasional. Dan yang keempat pula adalah insentif penderma sasaran, yaitu gabungan strategi manfaat cukai dan juga potensi pengiktirafan awam untuk menarik kedua-dua penderma korporat dan juga individu. Manakala yang kelima adalah laporan dana untuk membina kepercayaan, yaitu strategi yang membantu untuk menggalakkan pemberian berulang dan kekuatan hubungan antara kedua buah pihak. Dan yang terakhir adalah dasar bersepadu dan perancangan pengurusan yang menyelaras dasar negara dengan amalan pengurusan seni. Sekian. Seterusnya, saya akan membentangkan pada bagian 4.0 yaitu hubungan pembiayaan dan penajaan dalam sektor kesenian di Muzium Negara Malaysia. Yang pertama, sumber pembiayaan. Sektor seni memerlukan pembiayaan dari kerajaan atau tajaan swasta. Seterusnya, fungsi penajaan di Muzium Negara Malaysia. Yang pertama, mengisi jurang pembiayaan yang tidak dapat ditampung oleh dana kerajaan. Yang kedua, menjamin kelangsungan acara atau projek seni agar dapat dijalankan. Yang ketiga ialah kerjasama awam swasta. Yang pertama, kolaborasi antara sektor awam dan swasta mampu mempertingkatkan pelaksanaan projek dan pameran. Seterusnya, penajaan penyumbang kepada aspek promosi. Seterusnya, manfaat penajaan yang diperolehi oleh Muzium Negara Malaysia ialah membantu promosi acara kepada khalayak yang lebih luas, menjadikan projek atau acara seni lebih mampan dari segi kewangan dan pelaksanaan. Yang terakhir ialah kesan sosial yang akan diperolehi oleh Muzium Negara Malaysia. Yang pertama, meningkatkan penyertaan masyarakat dalam projek seni, dan yang terakhir ialah menggalakkan keterlibatan komuniti dalam aktiviti kebudayaan. Sekian, terima kasih. Nama saya Owen Pau. Saya akan present tentang 4.1 contoh Malaysia senario. Terdapat dua contoh ialah Sendana dan Galeri Petronas. Sendana ialah agensi di bawah My Creative, VTRS dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia bertujuan untuk memperkukuhkan ekosistem seni dan budaya di Malaysia. Sendana menawarkan pembiayaan seperti sokongan kewangan kepada artis, kumpulan teater, galeri serta organisasi seni. Seterusnya ialah Galeri Petronas merupakan sebuah galeri seni kontemporari bertaraf dunia yang mempamerkan banyak karya seni kontemporari tempatan Malaysia. Galeri ini secara berkala menganjurkan forum dan seminar untuk membincangkan pelbagai isu berkaitan seni. Ini adalah rujukan yang digunakan dalam tugasan kumpulan kami. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.